kita dah live. Apa khabar semua? Harapnya semua baik-baik belaka. Hai. Hai. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Dah pukul 12.30 ni kita dah start. Okey, kita tunggu yang lain dulu masuk. Yang lain semua masuk-masuk dulu. Okey. Hari ni apa kita khabar nak semua? masak. Okey. Itu kita dah ada viewer daripada Instagram. Thank you for watching. Hi guys. Yang baru tengok tu. Hello. Hi. Siapa tu? Salam semua. Yanti Ulong. Hi. Dia wave kat kita wave kat dia balik. Hi. Okey, yang dekat live, yang dekat Facebook ni minta tolong share ya. Kita tunggu yang lain dulu masuk. Okey. Share dan like. Jadi kita Cakes by Artun. Hello. Yeah. Hello back to you. Yang itu siapa pula? Si dia high wave kat kita. Simply Pretty Bakes. Adilia apa? Kita pun wave balik lah. Kita wave balik lah. Adilia Aziz. Jabri. Hello. Hi. Hello. Salam semua. Salam perkenalan semua. Ni siapa yang first time baru tengok kita punya live ni ataupun ada yang siapa yang memang menunggu live kita ni. Say hi. Hai semua. Ni Salam ada semua. daripada Facebook Farida Abu Bakar. Hello, hi. Minta tolong share ya dekat Facebook. Siapa yang tengah tonton dekat Facebook ni, tolong share kan. Share dekat dalam grup, share dengan kawan-kawan, share dengan keluarga, semua-semualah sahabat handai. Okey, Assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam. Dan salam pada semua yang tengah menonton. Tu siapa hi tu? Yura Ismail. Hai. Okey, so hari ni kita nak masak apa ni? Hari ni kita nak masak kuih manis iaitu pengat ya. Kalau di utara, biasanya dia panggil bubur. Ya, so bubur butir nangka ataupun ada juga yang panggil bubur biji nangka. Dan biasanya orang selatan panggil pengat. Pengat biji nangka atau pengat butir nangka. Sedap tu, bunyi dia pun dah sedap lah tu, butir nangka. Butir nangka, rupanya macam butir nangka lah. Apa inspirasi dia tu? Ini dah lama ni. Dia buatnya, dia gentil-gentil benda tu jadi macam buah nangka tu lah. Biji nangka tu. Dia pelepeh gitu kan. Tu yang dia panggil butir nangka tu. I see. Siapa pernah makan butir nangka kat sini ni? Siapa yang dah Pipih pernah lama, ya? siapa Lama. pernah makan? Angkat tangan. Siapa yang pernah makan tu? Saya tak pernah makan. Tak pernah makan. Butir Yang nangka. muda-muda ni biasanya jarang dapat rasa ni. Agaknya generation saya ni memang dia pun tak jarang tahu. lah nak Bila jumpa cakap lah butir kuih-kuih nangka dia pun macam macam ni kan. butir nangka, dia ingat kita masak butir nangka tu. Okey. Yang ni hi. Rosini Haji Syari say hi. Hai semua. Salam Hai dari Kak balik. Zaida untuk semua. Apa khabar? Sihat hari ni semua? Jabri kata any online training? Online training, kita ada online classes. PJJ lah. PJJ. So kalau macam mana tu kalau kita nak contact PJJ? Nanti boleh WhatsApp Kak Zaida. Biasanya kalau you pergi kat Instagram saya, dia ada nombor telefon, jadi boleh WhatsApp saya lah. So untuk any class PJJ atau online class. Siapa yang kat Instagram ni bolehlah tengok dekat kita punya IG. Kita ada letak phone number admin dekat situ. So boleh contact directly lah. Okay, 012-668-3951. Okay. Untuk online class lah. Adelia Aziz kata pun tak pernah dengar kan? I pun tak pernah dengar. Tak pernah First dengar. time ni. Dia bila orang lama tu dia akan keluar lah resipi lama. Slow and steady je, nanti dia keluar sikit-sikit ya lama-lama. Ashraf Ritz kata Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam. Okay, yang dekat Facebook ni tolong share ya. Okay, hit the share button. Share dengan kawan-kawan. If you have groups, sharekan dekat dalam group. Jangan malu-malu. Share dekat dalam group. Kita pun boleh dapat pahala, bermanfaat. Kita bagi orang lain, kita share dengan orang lain. Kita yang ikhlas ni akan dapat pulangan yang patut-patut orang tu, yang kita senantiasa berdoa lah pagi, petang, siang, malam tu kan. Betul. Apa Sebab lagi kita ilmu doa? ni ilmu sangat bermanfaat kan. Dia boleh turun, ni turunkan ke anak-anak. Kalau tak turunkan anak-anak you buat, anak-anak rasa nanti Macam ni lah, insya-Allah. kita tak tahu buat butir nangka. Sebab
Sebab tu kita nak kenalkan ni butir nangka. Kita tak nak mati kan. Butir nangka ya. ni berapa tahun lagi kita nak bawa lagi butir nangka ni kan. Okay. Yura Ismail kata nanti save live ke. Nak tengok lagi. Thank you. Yes. Surely memang kita akan save. Okay. Kita save tapi you kena share. Share dan like. Keep on sharing. Jadi benda ni tak hilang lah. Yes. Kalau ramai yang share, jadi benda ni senantiasa ada, dia akan appear kat newsfeed tu lah. Yes. So tak hilang lah. You all kat mana tu? Sekarang ni tengah buat apa? Pukul 12.30, dia tengah masak ke? Tengah lunch. Tengah ready. Maybe dah ada yang start lunch awal pukul 12.30 kan? Ada yang baru habis meeting ke? Okay. Dah ramai yang masuk tu. So now kita boleh mula. Alright. Okay. So jom masak dengan Kak Zaida. Okay? Jom. Alright. Okay Kak Zaida, so kita tengok bahan-bahan apa tu. Ada atas meja tu. Okay. Sekejap ya, kita tengah adjust. Okay. Adjust camera so that you boleh tengok. semua nampak lah. Bahan-bahan untuk hari ni tak banyak ya. Dan mudah untuk kita dapatkan lah. Okey, Kak Zaida dah mula jerang air, siap-siap ya. Okey, nah bahan-bahan dia Kak Zaida guna tepung beras ya. Tepung beras macam tepung pulut. Start ni dah salah. Tepung pulut dia, jangan salah. Tepung pulut. Okey. Kemudian gula, Kak Zaida guna gula merah ataupun gula kabung pun boleh kalau nak pakai, manisan pun boleh. Gula timbang pun boleh ya. Ni gula merah. Kemudian kita pakai gula pasir, as usual pakai gula pasir tambah manis dengan gula pasir. Kemudian tepung jagung sikit untuk kita nak mangkin bagi pekan. Kemudian daun pandan pisah dengan air untuk dapatkan air pandan macam ni. Ada yang baru-baru masuk tu bertanya, masak apa hari ni? Hari ni pengat butir nangka ataupun bubur butir nangka, biji nangka. Kan? Okey. Now air kapur, garam secukup rasa dan halba. Ni halba. Ada yang mungkin tak tahu halba ni. Ni halba ya. Ini untuk kuah dia lah. Halba, sedikit daun pandan. Okey, itu saja bahan-bahan dia. Now kita mula sekarang ni. Sementara tu Kak Zaida tengah didihkan air ya untuk kita nak rebus butir nangka tu nanti. Okey, ni tepung pulut. Dia boleh guna apa-apa brand, tak ada masalah ya, tepung pulut. Okey, kemudian sekejap ya, kita adjust camera so that you can see everything. Ini tepung pulut tepung pulut saja. Tepung pulut, okey. Okey, now kita letakkan garam, 1 sudu teh tepung garam, 1 sudu teh garam. Air kapur 1 sudu makan ataupun 1 sudu makan tapi tak penuh lah ya. Air kapur. Air daun pandan kita akan tuang sedikit-sedikit sambil kita menguli dia, meratakan dia. Okey. Alright. Kak Zaida semalam dan pagi ni dapat banyak feedback daripada yang dah menonton ni. Ada yang message saya beritahu yang semalam berbuka puasa dia dah buat menu semalam tu mi kejau kungfu. Alhamdulillah dia kata sedap sangat ya waktu dia buat untuk berbuka puasa lah semalam. Alhamdulillah. So pada siapa-siapa yang dah cuba dan jadi ke tak jadi ke, beritahu Kak Zaida. Okey, kita boleh kongsi kat sini. Okay. Dia cakap salam Cik Zaida, Chef Zaida and assistant, your face so sweet. Oh,
thank you. Kembang sekejap. Hai. Okay. Malinda Mohan kata Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Malinda. Lama tak nampak. Nampak through Facebook aja ya. Ashraf Brits kata Kelantanis dessert tu. Yes, Kelantanis. Kelantanis Terengganu pun ya. Ini pun dessert orang Terengganu ya. Kalau di Terengganu semua dia panggil bubur ni. Bubur butir nangka. Kalau di bahagian selatan kita panggil pengat. Selatan bubur jadi pengat. Kita panggil pengat. Biasanya selatan kita panggil pengat ya. Cantik tudung dia, nampak. Dia nampak fluffy sangat. Okey. Macam ni lah ya. Kalau you rasa dia kurang warnanya kurang menarik, mungkin pandan Kak Zaidah hari tak apa tu kata orang tu tak kuat warnanya ya. So warna dia lembut sikit lah. So you boleh letakkan pewarna hijau kalau you nak lah. Yang penting mesti nak ada rasa pandan. Okey. Ni dah jadi macam ni ya. Dia dah lembut. Okay, Noriza Jamil kata Assalamualaikum Kak. Okey, now air pun dah nak mendidih. Kita akan gentil dia ya. Ni ada orang kata Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Noriza Jamil. Bulan Ramadan nanti buat lagi resepi lain. Kita memang akan buat lagi resepi lain. Ambil sikit tepung dia. Tunggu dulu. Ya. Sekejap ya, kita tunggu air mendidih. Okey, kalau ada siapa-siapa nak tahu hari ni yang siapa baru masuk, okey, yang baru masuk, kita tengah buat bubur ataupun orang utara kata bubur, orang selatan kata pengat. Butir nangka. Sekejap ya, Kak Zaidah akan tambah sikit agak lembut ni. Ya. Kita akan tambah sikit je lagi. Jadi kalau dia punya kuantiti tadi tu, Kak Zaidah dah letak berapa tadi? Satu paket ni lebih kurang 500. Air pandan ni tadi kita guna dalam berapa ratus tu? Sebab tadi yang ini ada 5 lah. 500. 5 lah. So jadi tinggal 100 je. So 500 dah kita pakai. Kak Zaidah tambah sikit je sebab agak melekit sikit kat tangan Kak Zaidah. Sikit je. Yang mana? Mungkin tadi Kak Zaidah tuang terlebih ya. Untuk nak dapatkan the right one, dia kena make sure dough tu tak melekat dekat tangan. Tak, kalau dia lembik, kita susah nak bentuk dia. Okey, ni dah cukup lah. Okey, kalau kuih wadu dulu ni, dia orang pun mak-mak kita pun tak dia timbang pun ya, dia main agak-agak je. Okey. Jabri, Masya Allah, can I have the recipe in English please? In English. So Okay. we will Yeah. please DM us, direct message us. We will respond to you as soon as possible. And if you have any inquiries or any questions regarding the recipe, we will respond to you as soon as possible. Okay? Okay, now nampak ya air dah mula mendidih. Kita akan terus buat dan terus masukkan dalam air yang mendidih ni lah. Okey, kita bulatkan dulu, kemudian kita panjangkan dia macam ni. Lepas tu terus masuk. Macam butir nangka. Ada yang kata dah ni, dia kata favourite ni bubur butir nangka ni. Butir nangka ya. Dia lepe-lepe. Dia punya shape dia. Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Okay, dia lepe-lepe ya. Butir nangka kan lepe. Butir nangka, biji nangka. Kita biarkan dia mendidih sehingga dia timbul ya. Okey, ada apa-apa? Ada setengah orang dia macam kalau
bila dia timbul tu kita biarkan dia sekejap. Dia sekejap bagi dia bagi kembang sikit. Pasal dia tepung pulut. Kalau dia adalah kena bila kita makan tu dia macam liat kan. Kita makan tu kita naklah dia lembut, sedap kan. Okey, nampak ya dalam tu. Okey, kalau nak tengok macam ni. Bentukan dia macam butir nangka, nampak tu? Walaupun panjang. warna dia bukanlah macam nangka. Nangka Sebab warna ni- dia putih-putih gitu ya. Sebab kita ni warna hijau tu sebab kita pakai pandan. Pakai pandan. Jadi bila kita makan tu sedap lah. Okey. Semalam ada a few juga yang message kat Zaidah ya, yang beritahu dah buat resepi yang a few days back. Ada yang dah hantar gambar. Nanti kita share. Thank you so much. Nanti kita share yang mana hantar gambar pada Kak Zaidah tu ya. Nanti kita share. Kita rasa happy sangat bila dapat tahu anda-anda semua viewers dapat buat exactly resepi yang kita share ni. Okay, now. So jadi jangan risau sebab resepi kita ni memang genuine resepi kita ni bukan resepi lama ni. resepi yang di-alter ataupun custom made. Ini tradisi yang kita bawa daripada zaman-zaman nenek-nenek moyang kita dulu, yang masa kecil-kecil. Mungkin ada yang tak perasan agaknya kita kecil-kecil dulu jumpa nenek kita sebenarnya dah makan dah tapi tak tahu apa nama tak dia. tahu apa nama dia. Ya dulu ada sekali Kak Zaidah buat di masa waktu saya berniaga di restoran saya. Ada customer ni dia bawa anak dia lelaki-lelaki. Kecil lagi dalam 7-8 tahun macam tu. Dia nak cuba saya punya bubur ni. Dia makan habis. Kita tengok pun macam pandainya budak ni makan kuih manis ya. Penatnya. Dan mak dia pun bawa balik, beli extra untuk bawa balik sebab dia tengok anak dia macam suka. Kena sangatlah tu. Kena dengan tekak dia. Pandai makan. Itulah Kak Zaidah pun macam pandainya. Yelah, Pasal selalunya selalu. yang kuih-kuih pengat-pengat macam ni selalu orang dewasa suka, budak-budak tak selalu, apa. sekarang ni budak-budak balik-balik fries, balik-balik burger, balik-balik pizza kan. Yang ringkas-ringkas kan. Jadi apa salahnya Tapi kalau kadang-kadang kita tak tahu utis anak kalau kita tak bagi dia rasa. kenalkan kuih-kuih lama kita ni kan dekat anak-anak kita sekarang ni. Sebab sekarang ni dah jarang dah jumpa kuih macam terdahulu ni. ni dijual susah untuk nak jumpa. Jangan sampai nanti satu hari semua tak tahu dan hilang terus ya. Tu nampak ya dah mula nak timbul. So kita biarkan dia sekejap. Yang timbul tu biarkan sekejap baru kita cedok lah. Tengok tu cantik dia punya bentuk tu dekat dalam air tu. Nampak tu ada yang dah naik-naik tu, ada yang dah terapung tu. Jadi kita biarkan dia sekejap. Bagi dia yang terapung tu patutnya dia dah masak lah. Tapi bagi dia kembang sekejap. Kembang sekejap. Senang nak buat kuih Melayu ni sebenarnya. Senang. Kita tengok nampak macam rumit, Bahan-bahan dia pun tapi lebih kurang senang sama. aja. Cuma dia olahkan jadi rupa tu dia tambahkan sikit ya. Apa ni boleh tahu ada soalan ni Faraidina tanya boleh tahu guna tepung apa buat hijau tu. Tak, saya pakai daun pandan. Air daun pandan. So jadi kita pakai tepung pulut. Tepung pulut dan dia punya untuk nak buatkan dough dia tu kita pakai air pandan. Pandan yang yang kita blend. Jadi kuantiti dia selalu kita untuk resepi ni air sebanyak lebih kurang 600 gram dan lepas tu kita ambil lebih kurang 10 helai pandan dan kita blend pandan Sekali. tu lah. Kita pandan. blend. So bila nak buatkan dough dia ni kita pakai air tu lah. Sebab tu dia warna hijau. Bukan tepung warna hijau ya. Yang warna hijau ni is the Daun green pandan. daripada pandan. Saya tak guna pewarna kat sini ya. Kadang-kadang kita beli daun pandan, pandan dia tu ada yang warna dia cantik. Apa? Kita blend dia tu dia keluar warna yang cantik lah. Ya, hari ni kita kurang sikit warnanya. Sarah Jihadi minta maaf ya, saya pun. Nampak sangat. Okey. Dia kata anak-anak buah saya majoriti semua
Pandai makan ya. Alhamdulillah pandai tu, tekak tu dah tahu tekak kita kan. Pandai makan ya. Kadang-kadang kita pandai lah makan. Kadang-kadang tengok pandai betul, je sebab makan. dia liat-liat kan. Dia kan macam liut-liut kasi dia terpulut. Ada yang cakap ni mesti sedap ni, memang sedap. Sungguh. Sedap. Ini kita makan sejuk-sejuk sedap ya. Tak sabar nak makan ni. Letak dalam fridge, dalam peti sejuk, kemudian kita makan. Memang sedap waktu apa? Makan dia sejuk-sejuk. Dan ini pun boleh dibuat waktu berbuka puasa nanti, bulan puasa. Buka puasa, kalau agak-agak rasa macam untuk sahur pun boleh. Tapi pulut tak berapa ni lah sangatlah untuk nak sahur kan. Sahur kita makan nasi, sedap. Berbuka yang kita nak cari kopi manis ni selalunya. Nak di apa? Blend lidah tu ya. So kita perlu kuih manis. So ini boleh kita buat salah satu juadah untuk berbuka puasa nantilah, insya-Allah. Okey, Kak Zada rasa dah cukup dulu untuk ini. Saya tak perlu habiskan yang ini ya. So kita biarkan sekejap, kita tutup periuknya dulu supaya dia mendidih. Sekejap ya. Agak banyak jugalah kalau satu paket ya kita buat. Satu paket ni mungkin sebab kalau kita banyak. Hidang, selalunya dalam lebih kurang berapa butir? 7-8 biji lah, 7-8 butir lah. Sebab dia tak besar sangat ni ya. Now kita stop doing this dan kita tutup sekejap bagi dia mendidih. Sementara itu saya nak cuci tangan dulu. Okey. Siapa-siapa tu yang ada soalan, boleh utarakan soalan. Siapa yang baru join, kita sekarang ni kita tengah masak pengat ataupun bubur. Sebab yang ini daripada northern side, so memang namanya adalah bubur butir nangka. Kalau orang selatan kita panggil pengat butir nangka. Okey, so kalau tengok yang dekat sini ni, yang dekat sini kita tengah rebus dia punya butir tu, butir nangka. Okey, so kita biarkan dia panas sekejap. So tapi bila you tengok kalau macam ada yang dah timbul tu, bagi dia timbul sekejap, kembangkan dia, bagi dia kembang sikit biar dia lembut. So jadi bila kita makan tu tak adalah liut sangat. Okey, tengok tu ada yang dah timbul-timbul dah tu. Bagi dia kembang sekejap. Kalau kembang tu kita mungkin ambil masa dalam, kita bagi dia dalam 3 hingga 5 minit macam tu lah. Okay, so now Kak Zara sediakan air ya dalam satu bowl. Kita akan cedok yang dah timbul ni. Kemudian kita perlu rendam dia dalam air kosong macam ni lah. Jangan kita kaut dia, lepas tu kita letak openly tak ada air, sebab nanti dia melekat. Dia akan melekat to each other. So kita terus masukkan dalam air bagi dia sejuk. Bagi dia sejuk, kemudian kita akan buat dia punya kuah lah. Okey, sementara ni kita biar dulu. Now kita nak buat kuah dia. Okey, ni Kak Zara pindahkan ke sebelah sini. Okey, biar dia mendidih. Now, ini santan ya. Hari ni Kak Zara guna santan fresh. Santan fresh. Saya beli pati santan setengah kilo. Okey. Kemudian saya campurkan dengan air sampai lebih kurang 1 liter air lah. Okey, kita akan masukkan gula merah. Biasanya Kak Zara agak-agak je ya. Sampai warna dia cantik. Kemudian gula pasir. Gula pasir ni ikut rasa ya. So gula merah tadi berapa banyak lebih kurang Kak Zaida? Lebih kurang maybe 200-300 gram. Okay, saya letak 1 teaspoon garam, daun pandan dan halba. 1 teaspoon halba yang dah dibasuh ya. Halba yang dah dibasuh. 1 teaspoon halba. Ini kena letak, kalau tidak rasa dia sama macam pengat lain.
Okey. Ini yang lainkan dia ni alga tu lah. Halbun. Okey, yang kat sebelah Okey, tu kita masih apa? Ini dah Kita masak masih ya. masakkan. Kita akan rendam dengan air supaya dia tidak melekat. Kita terus rendamkan dengan air. Okey. Ini kita akan masak hingga dia mendidih. Kemudian di waktu dia tu sedang mendidih tu kita akan pekatkan dia dengan air bancuhan tepung jagung. Oh, ada Untuk nak tepung pekatkan dia. jagung. Kalau tak dia tak berapa pekat lah ya. Ada Sebab sebelum-sebelum ni kita selalu pakai tepung beras kan. tepung beras tu lain. Tepung beras tu kalau kita mix tepung beras dengan mix tepung jagung, dia punya tekstur tak sama. Kalau yang tepung beras ni kalau kita perlukan kuahnya yang macam berupa macam daging sikit, tu kita pakai tepung beras. Kalau yang ini Yang ini kita pakai tepung jagung, dia pekat saja tapi dia tidak ada macam ketul-ketul macam daging tu. Ya. So yang ini warnanya pun dah cantik, tak perlu terlampau coklat sangatlah. Yang ini dia rani sikit lah daripada yang pengat biasanya memang akan cair sikit. Dia tak macam daging ya, pengat. dia bubur Dia bubur. Okey, kita biarkan sekejap. Kita tutup bagi dia cepat panas ya. Ni butir nangka ni cantik dah, tengok rupa dia. Okey, sementara tu Kak Zaidah buat butir nangka ni lagi. Dan kita akan bakar guna dapur sebelah ya. Jadi yang ini Ada apa-apa kita soalan bagi dia mendidih lah ya Kak Zaidah, bagi mendidih. masak lah. Okey, ni siapa yang tertinggal tadi, kita cuba lagi. Panjang-panjang, kemudian kita lepihkan dan kita masukkan dalam air panas ya, air yang sedang mendidih. Sedap ni kalau buat juadah berbuka puasa nanti. Sedap. Ni tapi kena buat awal sikit lah bagi dia sejuk. So kalau sejuk, yelah pengat. Kalau pengat benda yang Pengat yang berkuah ada macam ni santan. sejuk baru sedap. Kalau kita chill dia lagi sedap Dia lagi sedap. Lagi yang sedap. Nak buka puasa tu, sebelum buka puasa tu, saat-saat dia nak dekat dia nak buka puasa, letak dulu kat dalam fridge. Baru dia jadi baru sedap. Azam berkumandang dia, keluarkan. Hilang haus tu ya. Sedap dengan manisnya, Yes. dengan lemak. Buat manis-manis, manis-manis buah. Jadi sedap lah bila apa? Bila kita berbuka nanti. Anyway, kita akan buat 1 minute video untuk you. Kadang-kadang macam ni kan, kita punya live it's going to take about 1 hour. Lama ya, ada 40 yang tak minutes to sempat 1 nak hour. tengok. Jadi macam lama sangat. So jadi we build you 1 minute for you 1 minute video. So jadi boleh tengoklah, nanti kita akan postkan. Okay? So takkan semua yang ada 1 minute video, tapi selected. So just keep on your switch on your untuk push on your notification for postings and story dekat Instagram. Okay, same goes to dengan Facebook juga. Untuk notify you yang kita ada latest updates, latest news untuk jom masak dengan Kak Zaidah ni. Everyday memang kita buat lain-lain resepi ya, kakak-kakak, budi-budiman. Untuk besok insya-Allah kita ada resepi yang ada somebody request. Request lah insya-Allah. So yes, about that, siapa yang nak request apa-apa, kalau saya boleh buat, saya buat. Ya. InsyaAllah. Sebab kita masak ni sekarang bukan di dapur ya, ni di studio saya bahagian depan. Jadi kita punya tempat ni limited ni. Limited, kurang tempat-tempat yang tu. Jadi apa yang saya boleh buat dekat sini, insya-Allah saya cuba buat. Ya. Yang susah-susah tu mungkin susah sikit lah. So all these viewers, ada tak siapa-siapa yang pernah dah buat kita punya resepi sebelum ni? Ada tak yang dekat sini yang dah buat? Say hi. Siapa yang dah buat tu? Pernah buat. Kita hari ni hari yang ke-7. Right? Sekejap dia ya. Dah 7 hari dah. Pejam celik dah 7 hari dah kita Dah buat. 7 resepi dah. Yes. Kita ada lebih kurang 30 lebih slot
Jadi bayangkan ada 30 lebih resepi lagi yang kita akan share in the future di sekarang ni. Ada yang setengah-setengah buat kuahnya ni warna putih ya, bukan warna coklat. So terpulang lah. Kak Zara suka buat warna coklat sebab dia ada bau gula merah. Ya. Kalau you tak suka gula merah, nak buat warna putih pun boleh. Warna asli santan dan letak gula pasir sahaja. Okey. Cuma Nurita Jamil kata tak sabarnya. nak cuba buat dia. Kadang-kadang ada yang tak pernah buat ni, bukan tak pernah makan, tak pernah buat. Sebab tak tahu macam mana nak buat putih nangka dia ni. Oh, ada yang baru juga. Hari ni dia tune in kita punya live. Boleh ke? So belum lagi lah tengok. Okay, you boleh tengok scroll dekat timeline Facebook. Tengok yang live-live sebelum ni. Masih ada lagi tak silap dekat wall kita. So you boleh tengok apa resepi yang sebelum-sebelum ni, yang 6 hari lepas ni kita share resepi apa. Macam-macam dah resepi. So bolehlah cuba. Farida Abu Bakar kata Kak Zaida nanti kongsi resepi kuih lompang. InsyaAllah ya, insyaAllah. Kuih lompang, kuih-kuih yang mudah ya. Jangan minta request kuih-kuih yang susah. Bukan saya tak nak ajar susah tu. Masalahnya satu, dapur kita ni macam terhad. Kemudian masa pun terhad. Kalau yang susah tu kita akan makan masa yang panjang. Niat kita ni, kita nak buat live ni semua resepi yang simple. Sebab yang boleh dibuat untuk Ramadan. Sebab sekarang ni kan semua orang busy, sibuk. Jadi resepi-resepi kita ni yang kita share semua yang ringkas-ringkas. Yang teringin nak makan tu. So resepi tu yang kita openkan untuk resepi old school ya. Yang dah tak jumpa lagi dah. Jadi kita kita cuba ketengahkan ni balik ya. Macam ni yang putih nangka ni. Memang rasanya ramai yang tak tahu ni putih nangka ni. Cuma live yang 6 hari sebelum ni saya mentionkan ajalah apa resepi yang kita dah pernah buat. Daripada Dewan. Pada hari yang pertama kita buat tepung gomak. Hari yang kedua kita buat lotus tahu. Hari ketiga kita buat badak berendam. Hari keempat kita buat makaroni spiral goreng. Tu sedap tu. Sedap. Ramai yang dah buat tu sebenarnya. Dekat saya ni. Kemudian hari kemudian tu kita buat kaswi dan semalam kita buat kuih tiaw lakna. Kuih tiaw kungfu. Salah. Saya pun selalu kalau terbayang yang tu kuih tiaw lakna dia muncul kat kepala saya. Kuih tiaw lakna kuah dia coklat. Minta maaf. Kita buat itu pun dalam kita punya senarai. Ya, kuih tiaw lakna tu dalam kita punya senarai. Nanti kita akan tunjukkan. Sorry ya, bukan kuih tiaw lakna, kuih tiaw kungfu. So, kuih tiaw kungfu kita ada buat 1 minute video. So, kita dah post. Bolehlah tengok macam mana. Senang aja. So, jadi cuma kalau macam nak masak macam tu kan. So, siapa yang biasa masak tu mesti tahu agak-agak apa orang panggil dia punya measurement tu agak-agak. Biasa kita masak ni kita kena pandai, kita belajar mengagak. Kita kena belajar mengagak. Kita tak boleh macam especially kalau macam pengat bubur macam ni kan. Kita kena pandai mengagak. Kalau kita nak timbang semua pun boleh. Bila timbang semua, nanti itulah yang kadang-kadang jadi tak jadi nak buat tu. Kalau you belajar mengagak, jadi benda tu jadi dah kebiasaan. Nanti lama-lama you jadi pandai mengagak. Jadi kena selalulah kena selalu masak sebenarnya. Kena selalu masak, betul. Baru kita tahu nak agak-agak tu macam mana tu. Okey, kita punya ni dah naik tu. Kak Zara nak rasa dulu ya. Okey, ada yang baru-baru masuk lagi ni bertanyakan hari ni kita masak apa. Kita masak sedap dia, sedap ni. Pengat ataupun bubur butir nangka. Siapa yang baru-baru masuk tu, kita tengah bikin bubur butir nangka. Ada yang request ni, kuih cara berlauk. Kuih bakar berlauk ya. Cara berlauk tu macam mana sebenarnya Kak Zaida? Cara berlauk, kuih kecil-kecil tu yang atasnya ada lauk, ada inti kat atas tu. Oh, yang ada daging tu. Macam kuih bakar tu kecil-kecil comel tu. Bila cara berlauk maknanya kecil-kecil.
Kalau kuih bakar berlauk tu dia macam pakai loyang. Tu kita panggil bakar berlauk. Kalau yang kecil-kecil tu biasanya kita sebut cara berlauk. So siapa yang nak request silalah letak kat komen ya. Kita boleh tengok. Kak Zara dan cuba kita tengok akan, yang mana kita saya akan boleh cuba buat, saya poll buat. yang mana satu kita akan buat. Okay. Manalah tahu it's your lucky day, resepi tu yang keluar. Kadang-kadang kan bukan kita tak nak buat, masalahnya kadang-kadang tempat ni lah. Kalau fully equipped kita boleh macam mana keadaan. ajar ya. Ini tempat ni sempit, limited, dan time pun kita kena kira juga ya. So ni dah mula pekat. Kak Zara akan masukkan tepung jagung, banjungan tepung jagung. Untuk nak likatkan dia. So jadi inilah rupa dia. Yang ini sebelum kita masukkan, nampak tu warna dia cantik. Nampak apa? Very tempting lah colour dia. Okey. Ni dah Pasal ada bau pandan, bau santan. ni dah timbul ya. So kita akan ambil dan kita rendam dulu. Tu dia, nampak tu ha. Okey, Kak Zara rendam dengan air ya. Air ni saya dah tutup api, so dia tenggelam ya. Tapi yang sebenarnya memang dah masak lah ni. Okey. Memang macam butir nangka tu. Macam putih nangka. Dia picit-picit dia je. Okey, ni dah mula nak mendidih. So Kak Zara akan masukkan air bancuhan tepung jagung ya. Supaya pengat kita ni pekat sikit. Kalau cair sangat pun tak sedap juga nak makan. Okay. Sebab dia macam apa, kuah kan. Kalau dia bubur kan dia macam ikat, pekat sikit kan. Bau dia sedap. Okay, warnanya cantik ya. Cantik sangat, tempting sangat dia punya warna. Manisnya pun dah sedang-sedang ni ya. Okay, nampak tu dia dah mula pekat ya. Nampak? So cantik. Kalau yang itu berapa banyak tu jagung. tepung jagung? Dalam 3-4 sudu makan macam tu lah. Kita bancuh je dengan air, tak apa. Lepas itu bancuh dengan air. Air tu agak-agak kalau nak tengok dia punya tekstur tu macam mana tu. Kadang-kadang kan ada orang Tak terlebih kisah you bancuh je air lebih air, tak apa. Kalau kurang air pun tak apa. Janji dia cair. Dia mix dia berair. So that you bila tuang dekat sini nanti you nampak lah. Tu nampak tu dia pekat ya. Terasa dulu. Sedapnya. Sedap, ya. Just nice. Dia punya manis pun dah cantik ya. Tak perlu Kak Zara tambah lagi. Halbanya pun ada bau ya. Ada bau dan itu ada. yang special tu untuk halba. Pengat ni dia ada halba. Ni yang ramai yang tak tahu ya. Kita ada pakai halba dekat sini. sini. Nangka ni memang halba. Itulah yang lain sikit. Halba ni yang buat dia. Nanti bila dia sejuk, halba ni aroma halba ni lebih terasa. Lagi sedap nanti ya. Dia tak adalah kuat, maksudnya kuat ni saya punya lain sikit lah kalau you maksudnya you can taste lah dia punya halba tu. You boleh bau lah halba dia tu. Sebab orang utara suka ya, kalau masak nasi pun dia tahu halba. Macam orang Terengganu suka masak nasi tahu apa tu, halba, nasi dagang ya. Okey, yang siapa baru-baru masuk tu, kita tengah masak bubur butir nangka. Bubur butir nangka. Macam orang Selatan panggil pengat. Pengat. Ya, pengat. Pengat butir nangka. Biasa kita kalau macam ini ada santan masak dengan gula, kita panggil pengat. Dan ada macam bahagian-bahagian utara dia panggil bubur. Bubur tu means cair macam ni lah. Tu dia panggil bubur. So ikutlah ya, ikut masing-masing. Dan kuah dia ni pun yang sebenarnya ada juga yang buat warna putih. Kalau dia tak ada campur langsung, dia pakai gula putih je lah. Macam Kak Zara suka letak apa tu, gula merah supaya bau dia tu sedap sikit lah. Dengan halba tu dia macam dia blend ya, bila kita letak halba tu baunya tu. Okey, ni dah mula nak masak ya. Sekarang ni dah pukul 1.10. I bet mesti yang dekat office tu tengah rehat sekarang ni, tengah break. Oh, ya ke? Tengah break. So mesti tengah tunggu order kan. So tengok-tengoklah live ni sampai habis, insyaAllah. If you have any questions, kita akan cuba jawab.
Okay, regarding masak, apa pun masakan yang di dapur, even baking also kita boleh jawab. InsyaAllah. Ya, Kak Zara cuba kalau terlintas di kepala tu, insyaAllah saya boleh tolong jawabkan. Now, sekarang ni, hari ni Kak Zara guna santan fresh ya, santan asli. Kalau misal kata you nak guna santan kotak pun boleh lah. Santan kotak, you kena bancuh sikit, tuangkan air, tengokkan kepekatannya ya. Tadi katanya Kak Zaidah pakai yang fresh ni, ada parti berapa banyak dengan tadi Kak Zaidah pakai yang Kak Zaidah beli setengah kilo parti santan, kemudian saya masukkan air dalam 1 liter air. Oh, banyak juga tu air dia. Ya. Kemudian pasal kita nak padankan dengan apa ni, butir nangka ni. Okey, dia dah mula mendidih tu, nampak? Ya, sebab vision ni dia kalau dia dah panas, dia akan panas betul. Akan panas betul ya. Jadi kalau macam ni kita boleh biarkan dia mendidih ke ataupun kita kena tutup api? Ni dah, bila dah mendidih kena angkat lah sebab santan ni nanti pecah minyak pula. Alright. Okey, sekejap ya. Now Kak Zaidah nak masukkan butir nangka ni. Tu dia. Masukkan butir nangka. Okey. Waktu dia tengah panas-panas, sama ada kita nak jerang balik sekejap pun boleh. So, ataupun ni tak butir perlu. nangkanya, nampak ni butir nangka ni yang dekat dalam mangkuk ni, kita masukkan dekat dalam kuah. Kuah yang tengah baru mendidih ya. Lepas tu dia tergoyang-goyang tu. Tu maksudnya lembut lah tu. Sedap tu kalau makan tu. Alright, dia macam ni. Rupa dia memang macam butir nangka. Ya, dia macam ni lah. Okey, saya tunjuk lagi. Tu. Nampak tu? Siapalah kan nenek moyang kita yang bagi nama kan. Very kreatif. Orang dulu memang very kreatif. Macam bila duduk apa, saya nak letak nama. Oh, dulu kan nama. Dia pun tak cukup bahan semua. Jadi apa yang ada depan mata, bahan-bahan yang dia ada, yang dia guna hari-hari, yang itulah dia. Yang itu dia masak, yang itu dia buat kuih ya. Very kreatif orang dulu. Orang sekarang ni barang banyak. Tapi banyak tak ada masa. Sebenarnya kita sekarang ni nak masak macam-macam tepung ada, nak tepung apa semua ada. Tepung lokal, tepung import. Sebenarnya kita tinggal buat saja. Kita punya butir nangka ataupun biji nangka. Okey, Kak Zara nak kacau supaya nampak sikit dia punya apa tu, buihnya ni. Hilang. Kita akan masuk lagi lah. Banyak juga ya, satu paket ni kita akan dapat banyak jugalah. So kalau you kat rumah tak ramai yang nak makan, maybe you boleh buat setengah ataupun suku adonan. Ya, dia banyak. Kalau bulan puasa kita buat banyak tak apa, boleh kita bersedekah pada jiran-jiran. Kalau sekarang ni kita memang pakai pandan. Jadi kalau macam ada orang yang nak rasa roast ke apa ke, boleh ke Kak Zaidah? Roast? Saya tak pernah cuba pula roast tu. Tak pernah Tak adalah, kalau roast tu dah rasa lain dia sebab santan dia dengan roast. Dia dah bukan. Ini rasa asli dia, ya. Rasa asli dia ada apa tu? Halba ni. Okey, now kita letak balik dekat sini. Okey. Tutuplah. So now kita nak susun dia, nak serve dia lah. Kak Zara cuci tangan sekejap ya, so that nanti kita akan pindahkan ke bekas lain. So jadi macam mana you all yang tengah tengok ni? Adakah anda berpuas hati? Hari ni kita punya resepi bubur butir nangka. Okay? So sekarang ni considered bila kita tengok tu, kita tengok dia punya keadaan, sebab siapa yang belum, yang macam saya tak pernah tahu ada ni bubur butir nangka. So this is my first time juga. So jadi ni ada depan mata, memang tak sabar sangat nak rasa dia. Nampak ni, dia punya kuah ni, nampak tu. Dia punya pengat dia punya bubur tu cantik, nampak? Tu dia. Okay. Mungkin generasi saya jaranglah juga dengar kuih butir nangka ni. So mungkin orang utara ataupun pantai timur mesti tahulah ini juadah manisan dari sebelah sana. Okey, kita akan masukkan dalam bekas.
Zaki Ahmad Sabri, salam Kak Zaida. Puas hati sangat. Kuih orang lama ni. Orang lama. Memang Pernah orang dengar, lama. ada yang pernah dengar tapi tak pernah cuba. Tapi ada yang pernah rasa macam pernah cuba tapi tak tahu nama apa. Saya pun rasa macam dulu ada pernah makan juga tapi tak pernah tak dengar kisah butir pun nangka. nama dia apa. Butir nangka ya. Sebenarnya butir nangka nama dia. Nampak tu, jadi butir kita nangkanya. hidang, kita letak dekat dalam mangkuk besar lah sebab dia pengat kan. So jadi bila kita hidang tu, hidangkan semua dekat dalam satu mangkuk. Macam tu. Okay. Okay, dan kita akan masuk dalam mangkuk kecil so that nampak clear sikit lah. Butir nangka, biji nangka. Ya, pengat ataupun bubur. Itu dia. Sedap tu. Okay, ada lagi mas? Ada lagi. Okay, banyak ya, satu adunan dapat banyak. Mungkin kalau yang tak ramai di rumah tu boleh buat separuh ataupun suku adunan pun boleh lah. Suku daripada apa yang Kak Zaida buat tadi lah. Ya. Tengok tu ha. Warna Okey. dia. Siap, hari ini siap Selamat dah. dan Kita tim. punya bubur nangka. Alhamdulillah. Yes, siap dah. Tengok tu ha. Hidangan dia. Senanglah. So jadi anyway nak menyediakan dia pun sangat ringkas. Sangat ringkas, sangat mudah. Jadi kalau macam nak hidang untuk guest pun senang saja. So make sure you ada apa tu Kak Zaida daripada awal kita dia punya resepi. Belum kita pakai. Tepung pulut. Air daun pandan. Okey, gula merah, gula pasir, halba jangan lupa. Halba, kemudian kita guna garam sikit dan untuk buat kuah dia santan ya. Santan tak kira lah santan fresh ataupun santan kotak. Mana-mana boleh. Cuma kalau santan fresh tu bau dia lagi sedap. Bau dan dia ada sikit. Nampak ni dia berkilat-kilat ni. Ni efek daripada santan santan fresh, fresh lah. Kalau macam santan kotak dia Tak minyak minyak ni kurang lah. Minyak dia tu. Dia Tapi punya kalau tak ada santan glossy finishing dia kalau tu. tak ada santan fresh, you boleh pakai santan kotak aje lah. Okey. Nah, Okey. ini yang dah siap ya. Butir Salam nangka. Akak dari Singapura. Hai. Salam, hai. Orang Singapura. Orang Singapura, apa khabar? Apa khabar Okey. orang Singapura? Ah. Okey, sekejap ya. Kita tengah adjust kamera dulu. Okey. Nak tunjuk apa Okey, yang Kak kita Zaida dah ke buat, sini ah. sikit. Okey. Boleh? Okey, ini dia butir nangka, pengat butir nangka. Ataupun bubur butir nangka, biji nangka juga ada yang sebut ya. Okey, ini nampak tu ada halba dia. Kalau Ada nak- yang panggil bubur candil. Tu mungkin lah boleh bahagian utara ya. Kita straight forward butir nangka. Ya, rupanya macam biji nangka lah. Biji nangka kan panjang-panjang macam ni. Okey, macam ni ya. Panjang-panjang macam ni lah. Okey, nampak tu? Okey. So, dia kan nak nampak sikit tu. Itulah Nampak? bubur dia. Ni butir nangka. Butir nangka ataupun memang biji nampak tu. nangka. Rupa dia nampak rupa dia macam macam biji butir nangka. nangka. Ni hasilnya tadi tu bila kita ambil daripada dough dia tu, kita picit-picit dia je lah. Picitkan dia, picitkan dia leping. Lepehkan macam ni. So jadi nampaklah macam butir nangka tu. Nampak? Butir nangka daripada dia. Tapi butir nangka kita hari ni warna hijau. Warna hijau. Sebab nak bagi dia lebih sedap. Ya, sebab kalau putih dah tak ada rasa pandan apa. kan? Ni macam ada rasa pandan ya. Sebab yang ni hijau dia Sebab ni kita tak bukan guna paste ataupun bukan kita tak guna tu colouring. tapi dia color dia punya Dari color tu daun datang pandan. daripada daun pandan. Ya. Okey. Okey, yang ini kalau nak tunjuk yang besar macam ni lah. Nampak ke? Atas Okey. sikit. Atas sikit. Tu. Macam ni. Macam ni kita serve dia lah. Jadi kalau kita nak tu boleh ambil lah. Okey. Ni makan sejuk-sejuk sedap dia sebenarnya. Elok sangat kalau kita buat untuk bulan puasa, untuk berbuka, sebagai dessert ya. Nak buat masa bulan puasa lah. Thank you for sharing. You Buat are dulu most sekarang. welcome. Buat dulu sebelum puasa. Sebab kalau kita buat sekarang kita boleh rasa dan kita boleh agak ya. Mesti wangi. Memang wangi ni.
bila bulan puasa nanti dah tak boleh nak rasa. Ya, buat dulu. Kita ada lebih kurang seminggu lebih lagi sebelum Ramadan. Sebelum puasa So nanti jadi ni. boleh cuba, dah dah rasa, dah boleh agak. Lepas tu nanti bila nak buat bulan puasa dah tak ada masalah lah. Sebab dah biasa buat kita dah, kan. Kita dah tahu agak macam mana ya. Okey. So kalau Sedap. Saya pun tak sabar nak makan ni. kalau ada yang tak suka warna dia, nak buat warna putih pun tak ada masalah. Jadi tak payah warna apa? Tak payah pakai gula merah. Gula merah. Gula merah atau gula Melaka. Ya, hanya terus pakai gula pasir lah. Ada yang baru-baru masuk ni. Ya ke? Busy ke tadi? Kita dah live tertinggal. daripada pukul 12.30. Tapi boleh tengok balik lah. Boleh tengok balik. Kita akan save live ni for the next 24 hours on IG. Dekat Facebook pun akan insyaAllah ada sentiasa. So boleh play back, tengok daripada awal, replay and replay kan. Yes. Tengoklah puas sampai puas-puas. puas. Sampai jemu je dekat Zaidah. Okay. Ada ni pun daripada Singapura juga. Favorite my mother suka buat. Yes, tapi tak tahu nama dia. Sekarang itulah. sama lah, kita pun Kan? makan je Bila dulu. dah masuk macam ni tak dah tahu nama. glamour pula dia. Namanya Butir nangka. kalau southern pengat butir nangka atau pengat biji nangka. Ada orang panggil butir nangka, ada orang dengan santan ni. Bau santan dan bau Lepas tu gula pula merah. kita pakai santan fresh. Santan fresh. Kak Zaidah hari ni pakai santan fresh ya. So you boleh nampak dia punya kejadian outcome dia kilat sikit. Compare to kalau kita pakai santan ni kotak lah. sekarang ni baru banyak engagement ni. Semua tadi busy ke? Okey lah agaknya. Kita dah nak hujung siaran dah sekarang ni. Nak buat masa bulan
dia punya itu bagus ya. Dia bagus untuk dia boleh jadi ubat lah. Saya tak berani nak cakap banyak lah tu kan nanti kan salah pula saya punya tu. Tapi salah satu yang saya amalkan lah daripada nenek moyang kita. yang mana dah ada kolesterol tinggi tu bolehlah cuba-cuba. Ya. Apa tujuan halba yang tanya? Tujuan halba. Untuk dalam makanan ni dia nak dapatkan aroma dia. Untuk Dia nak tidaklah kalau hari bulan puasa ni tak nampak. okey. Bulan puasa ni cantik untuk Senyumlah sikit Kak Zaida. Tengok ini hasil daripada Kak Zaida.